Okey, bahagian ini kita akan membuat pindahan catatan dari buku tunai ke ledger. Okey, buku tunai telah diberikan dalam soalan, iaitu catatan di sebelah debit merupakan penerimaan, catatan di sebelah kredit ialah pembayaran. Okey, peraturan merekod dari buku tunai ke ledger adalah mengikut sistem catatan bergu. Jadi kita akan buat pindahan catatan dari sebelah debit dahulu. Okey. Ni ialah akaun-akaun yang berkaitan. Okey, kalau kita catat di sebelah debit, jualan di sebelah debit, bermaksud akaun jualannya akan dipindahkan ke sebelah kredit dengan catatan. Okey, dekat sini dia ada tunai ataupun bank. Okey, kalau catatannya di ruangan tunai, maka butiran dalam akaun jualan adalah tunai. Kalau catatannya di ruangan ataupun di lajur bank, maka dalam akaun yang berkaitan nanti kita akan catatkan butirannya sebagai bank. Okey, jadi kita akan rekodkan catatan dari buku tunai bermula dari sebelah debit. Okey, untuk baki BB kita tak perlu pindahkan sebab dia sebenarnya adalah catatan pembukaan yang telah pun kita ambil daripada bank tunai yang telah direkodkan dalam dari Journal Am sebanyak 27,000 dan juga 2,500 ya. BT6 ni telah dipindahkan ke dalam buku tunai BT6 satu hari bulan 2,500 dan 27,000 dalam ruangan bank. Okey, pada 10 hari bulan kita ada catatan di sebelah debit iaitu jualan. Maka kita perlu sediakan ataupun rekodkan ke dalam akaun jualan. Kamu telah pun menyediakan akaun jualan mengikut lajur, mengikut folio yang telah disediakan. Jadi akaun jualan LA6. Sebelum ni kita ada pindahan daripada jurnal jualan jumlah pada Oktober 31, iaitu jumlah akaun belum terima. Ini telah pun dicatatkan terdahulu ya, iaitu Oktober 31 dalam akaun jualan 6,300. Okey, sekarang ni dalam buku tunai dia ada lagi jualan. Ini bermaksud jualan tunai. Tadi jualan secara kredit. Jadi kalau dia catat di sebelah debit sini, bermakna kita akan rekodkan dia di sebelah kredit. Okey, dalam akaun jualan 10 hari bulan, sambung dia di bawahnya 10 hari bulan. Okey, butirannya ialah kita lihat lajur apa? Lajur tunai. So kita tulis sini butirannya tunai. Okey, berapa jumlahnya? 550. Okey, catatannya butirannya 550. Okey, folio ialah BT6 sebab kita merujuk pindahan dari BT6. Okey, seterusnya 12 hari bulan Fahmi Enterprise bermaksud menerima bayaran daripada Fahmi Enterprise sebanyak 2,300. Ni biasanya kalau kita dapat cek, kita terus masukkan ke dalam bank. Dan pada masa yang sama, ruangan diskaun ini ialah diskaun diberi. Ya, di atas ni ialah diskaun diberi sebelah debit. Bila dia bayar, kita beri dia diskaun. Jadi kita akan catatkan. Terdahulu kita ada catatan di sebelah debit, iaitu baki yang telah dipindah dari bulan lepas, iaitu akaun belum terima Fahmi Enterprise 2,400 kita dah masukkan dalam LJ1 terdahulu. Sekarang pembayaran yang dibuat oleh Fahmi akan dikreditkan sebab peraturan buku tunai debit, akaun yang berkaitan di sebelah kredit. Jadi kita catat di sebelah kredit butiran akaun Fahmi Enterprise, butirannya rujuk kepada lajur dia, apa? Bank. Okey, bank. Berapa jumlah dia? 2,300. Okey, dia bukan satu je catatan dia, ada dua, iaitu satu lagi ialah diskaun. Okey, diskaun dia ialah diskaun diberi. Okey, lajur di sebelah debit ni ialah diskaun diberi sebanyak 100. Okey, ni 100. Okey, butirannya atau folionya ialah BT6. Okey, jadi yang ni sebelah debit dah catat, masuk ke sebelah kredit, akaun dalam ledger. Okey, kemudian kita lihat pula di sebelah kredit buku tunai. Okey, tadi peraturan dia kalau debit masuk ke kredit, kredit sini akan pergi ke sebelah debit. Okey, kita lihat Oktober 4 belian
lajur dia ialah bank. Butiran belian, lajur bank 750. Jadi kita akan pindahkan dalam akaun belian. Okey, terdahulu kita ada buat catatan dalam akaun belian iaitu Oktober 10 alatan pejabat iaitu pindahan daripada Jurnal Am. Alatan pejabat diambil untuk ataupun barang niaga diambil untuk kegunaan pejabat. Jadi kita keluarkan daripada akaun belian, dah catat. Kemudian satu lagi ialah 31 hari bulan kita dah buat pindahan daripada jurnal belian iaitu pada akhir bulan. Akaun belian 5,900 telah pun dipindahkan ke dalam akaun belian. Jadi kita sambung untuk catatan daripada buku tunai. Okey, buku tunai kat sini kita ada Oktober 4 sebelah mana? Kalau sini akaun belian, sini kredit, sini masuk ke dalam akaun akaun belian masuk ke sebelah debit ya. 4 hari bulan, belian 750 jumlah. Okey, butiran nak masuk apa? Tengok dekat lajur apa dia dicatat dalam lajur bank. So bank lah butiran dia. Okey, butiran bank folio BT6. So bank 750 butiran butirannya lajur bank. Okey, akaunnya ialah akaun belian. Okey. 12 hari bulan pemborong alatan pejabat alia. Ini bermaksud kita membuat bayaran ya. Sebelah kredit ialah bayaran, belian tadi kita belanja, bayar. Ini juga kita bayar 1,350. Terdahulu kita ada baki dari Jurnal Am. Kita dah ada catatan Oktober 1 baki BB 3,500 ni daripada catatan pembukaan 3,500 dah ada dalam akaun. Okey, sekarang ni 12 hari bulan di sebelah kredit perlu didebitkan akaun berkenaan. Okey, dengan catatan apa? Sini ialah bank sebab lajur dia ialah lajur bank sebanyak 1,350. Okey, dia punya folio dia ialah dari mana? Dari BT6 sebab semuanya ialah catatan daripada buku tunai folio BT6. Baik, seterusnya catatan dari buku tunai. Okey, kita ada lagi akaun ambilan, kilang pensiunik, akaun gaji dan juga akaun kadar bayaran. Okey, akaun ambilan kita sediakan tadi. Akaun ambilan dalam Ledger Am ialah LA8. Ya, kamu dah sediakan LA8. Okey, bagaimana nak catat dalam akaun ambilan? Tadi peraturannya ialah apa? Kredit ke debit. Okey, jadi Oktober 15 kita pindahkan ke dalam akaun ambilan di sebelah debit, jumlahnya 600. Okey, butirannya apa kita nak rujuk? Rujuk kepada lajur apa yang dia ambil. Dicatatkan lajur dia ialah lajur tunai 600. So ambilan 600 ni di bawah lajur tunai, jadi butiran kat sini ialah tunai. Okey, lajur folio dia ialah BT6 lah sebab daripada buku tunai BT6. Okey, kemudian 20 hari bulan kilang pensiunik, bayaran kepada kilang pensiunik. Buku tunai menunjukkan bayaran kepada kilang pensiunik 3,400 bank dan ada diskaun 100. Diskaun 100 bermaksud ada diskaun diterima. Okey, terdahulu kita dah ada catatan iaitu kilang pensiunik 12 hari bulan ada angkutan ni kita dah catat tadi, angkutan di sebelah kredit. Kemudian kilang pensiunik juga kita ada Oktober 11 3,500 daripada jurnal belian. Okey, sekarang daripada buku tunai kita ada pembayaran dibuat kredit buku tunai, debit akaun belum bayar kilang pensiunik bila pada 20 hari bulan. Okey, apa yang kita bayar? Dengan apa, cara apa? Iaitu lajur bank. So sini kita catat bank 3,400. Okey, pada lajur pada baris yang sama kita ada 100 iaitu diskaun. Diskaun ni ialah diskaun diterima. Jadi 100 sini pada tarikh yang sama kita catat sebagai diskaun diterima. Okey, dia punya
folio dia ialah BT6, ni juga BT6. Okey. So kemudian 25 hari bulan akaun gaji. Okey, akaun gaji dia punya folio dia ialah LA9. LA9 sini LA9. Kamu sediakan mengikut folio dia. Okey, bayar gaji, kredit. Sini debit sebab dia belanja. Jadi kita debitkan akaun gaji 25 hari bulan. Okey, butirannya apa? Gaji, lajunya tunai. So kita catat sini tunai. Ya, jangan tulis gaji, tulis gaji sini. Ada ramai yang buat gaji. Tak boleh. Dia mesti apa pembayarannya, kaedah pembayarannya ialah mengikut tunai ataupun bank. Okey, jumlah 800 sini ialah daripada BT6. Okey, dan seterusnya akhir sekali 30 hari bulan untuk bayaran daripada buku tunai. Kadar bayaran LA10, akaun kadar bayaran LA10 sama juga di kredit Oktober 30. Kredit buku tunai, debit akaun kadar bayaran. Cuma beza dengan gaji tadi, dia di dalam lajur bank. So sini kita tulis bank sebanyak 500. Okey, folio BT6. Okey, jadi semua dah lengkap tadi. Kita masukkan ada dua lagi, iaitu, dan terakhir kita perlu memindahkan catatan dari buku tunai. Ada dua catatan sini, iaitu diskaun diberi di sebelah debit, diskaun diterima di sebelah kredit. Ya, kita ambil jumlah bawah ni, iaitu jumlah sebanyak 100, jumlah di bawah. Pindahkan, tadi kita sediakan diskaun diberi sebagai LA11, diskaun diterima LA12. Okey, kita pindahkan pada hujung bulan. Bermaksud kita ambil jumlah diskaun diberi, dia merupakan kita ikut lajur mana, di mana dia berada. Diskaunnya berada di sebelah debit. Jadi kita akan catatkan pada Oktober 31. Ya, kita ambil jumlah. Kita bukan ambil secara individu, kita ambil jumlah. Okey, dari mana jumlah tu diperoleh? Dia diperoleh daripada akaun belum terima, ataupun jumlah akaun dalam akaun diskaun diberi ni adalah diskaun yang diberi kepada akaun belum terima, iaitu sebanyak 100. Okey, BT dia ialah BT6. Tulis hanya akaun belum terima sahaja, tak perlu tulis siapa yang kita beri diskaun tersebut. Okey, sama juga untuk akaun diskaun diterima, iaitu LA12. Kita rujuk kepada buku tunai lajur diskaun 100 ini, dia diperoleh daripada kilang Pesinit 100, tapi kita tak ambil yang kat sini, kita ambil jumlah yang di bawahnya. Jadi kita catatkan di sebelah kredit, sebab dia diskaun diterima ialah hasil. Jadi Oktober 31, kita ambil catatan tu, diskaun diterima daripada akaun belum bayar. Okey, akaun belum bayar sebanyak 100 juga. Kita ambil jumlah, ya, kita bukan ambil secara individu. Jadi kita letak 100. Okey, dari mana ni? BT, buku tunai BT6. Okey, jadi kita dah melengkapkan sebuah catatan daripada jurnal am, jurnal belian, jurnal jualan dan juga buku tunai ke dalam akaun-akaun dalam ledger. Okey, dan diharapkan kamu boleh melengkapkan keseluruhannya mengikut urutan yang telah ditetapkan dalam folio.